أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat inayah dan hidayahnya, alhamdulillah Allah Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, menjadikan kita hamba-Nya yang dapat melapangkan masa hadir ke surau, menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Mari kita terus duduk dengan iktikaf mengisi masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan muslim muslimat yang dikasihi sekalian, bulan lepas saya telah pun kongsikan detik-detik kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Malam ni saya nak kongsikan supaya kita dapat lihat Khulafa ar-Rashidin, bermula daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali, berkaitan dengan kewafatan mereka berempat. Di mana kalau kita lihat kewafatan mereka begitu mulia sekali, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali wafatnya kerana dibunuh, dan yang membunuhnya pula itu adalah bukannya orang Islam, dan sudah tentu ianya dikira sebagai syahid, suatu kematian yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni saya nak kongsikan detik-detik kewafatan keempat-empat Khulafa ar-Rashidin. Mudah-mudahan kita juga akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, kematian yang baik insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat kematian itu suatu yang pasti. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sampai masanya, ajalnya atau nyawanya akan diambil semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya nyawa ini juga merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur kita telah ditetapkan apabila janin kita berumur lebih kurang 120 tahun, 120 hari dalam kandungan dan 4 bulan lebih kurang, telah ditetapkan ajal kematian kita. Namun kita tidak mengetahui berapa lama kita hidup di dunia ini, bagaimana bentuk kematian kita, wallahu alam. Kita tidak mengetahui. Tapi kematian itu adalah suatu yang pasti. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalaulah kita dikurniakan umur yang panjang, yang mudah-mudahan dengan umur yang panjang menjadikan kita semakin banyak melakukan kebaikan, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bekalan amal itulah yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat.
Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat detik-detik kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana kalau kita sebut saja nama Sayyidina Abu Bakar, semua orang mengetahui seorang sahabat besar yang sangat dekat dengan Nabi SAW, malah mempunyai kelebihannya yang tersendiri, keistimewaannya yang tersendiri, yang tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Dan walaupun tidak disebut namanya di dalam Al-Quran, tetapi bila kita membaca ayat itu, kita akan tahu yang dimasukkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu peristiwa ketika Nabi SAW berhijrah, dan ketika Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar berada di dalam Gua Sur. Saya ingat ayat itu, tapi perkataan yang digunakan di dalam ayat itu adalah sahibihi, sahabatnya, iaitu merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab ketika berada di dalam Gua Sur, hanya Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Abu Bakar merupakan sahabat yang paling rapat, sahabat yang paling setia dengan Nabi SAW. Di samping Sayyidina Abu Bakar juga merupakan mertua Nabi SAW, di mana putrinya Aisyah radhiyallahu anha telah dinikahkan dengan Nabi SAW. Di mana kalau kita lihat nama sebenar Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah, yang dikatakan berasal daripada Bani Tamim. Itu nama sebenar. Sebab ramai yang tidak mengetahui nama sebenarnya, kerana biasa disebut dengan Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar itu adalah laqab, yakni gelaran. Ada yang menyatakan kenapa dipanggil dengan Abu Bakar? Abu Bakar, pertama ada yang menyatakan kerana Sayyidina Abu Bakar ini merupakan sahabat yang paling awal masuk Islam dan sangat mudah. Sangat mudah. Maknanya bila Nabi SAW menceritakan tentang kenabiannya, dia terus percaya tanpa dia bertanya banyak kepada Nabi SAW, terus beriman dengan kenabian Nabi SAW. Maka dipanggil atau digelar dengan Abu Bakar. Bakar, berpagi-pagi, maknanya sangat cepat beriman. Dan yang kedua pula ada yang nyatakan dipanggil atau digelar dengan Abu Bakar kerana antara bentuk perniagaan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah menjual unta muda, yang disebut dengan bakrun, unta muda kan. Unta ni dia ada istilah-istilah dia juga. Kalau unta yang masih lagi kecil, kalau tak salah disebut dengan ba'ir kan. Kemudian bakar, kita biasa dengar jamal kan, jamalun, jamal, unta, tapi itu adalah merujuk kepada unta yang dah dewasa kan, unta yang dewasa. Jadi oleh kerana salah satu bentuk perniagaannya adalah menjual unta muda, maka ia digelar dengan Abu Bakar. Wallahu alam. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, setelah kewafatan Nabi SAW, maka Sayyidina Abu Bakar telah dilantik secara sebulat suara oleh orang ramai sebagai khalifah yang pertama menggantikan Nabi SAW. Dan walaupun pemerintahannya tidak lama, lebih kurang 2 tahun, namun pelbagai kejayaan telah berjaya dikecapi dan berjaya juga menyelesaikan pelbagai isu, termasuklah memerangi golongan murtad, memerangi golongan yang mengaku sebagai nabi palsu, malah dapat juga meluaskan empayar Islam. Dan salah satu usaha yang pastinya akan diingati adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quranil Karim setelah Sayyidina Umar memberikan pandangan dan cadangannya ketika itu. Malah Sayyidina Umar begitu mendesak kerana di dalam peperangan Yamamah, iaitu yang melibatkan orang-orang Islam dan tentera Islam dengan golongan yang menjadi penyokong kepada Nabi palsu, ramai hufaz yang terkorban.
Maka Saidina Umar mendesak dan mencadangkan agar dikumpulkan Al-Quran. Walaupun di peringkat awal Saidina Abu Bakar enggan, kerana Nabi SAW tidak menyuruh, Nabi tidak berpesan agar dikumpulkan Al-Quran. Kerana ketika zaman Nabi SAW betul Al-Quran ditulis, dan kebanyakan sahabat juga menghafal ayat-ayat Al-Quran di dada mereka, tapi Nabi tidak berpesan agar dibukukan atau dikumpulkan. Maka sebab itu bila Saidina Umar mencadangkan agar dikumpulkan Al-Quran, maka cadangannya telah ditolak oleh Saidina Abu Bakar. Sehingga dikatakan Saidina Umar mencadangkan kepada Saidina Abu Bakar sebanyak 3 kali. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Saidina Abu Bakar, dan usaha-usaha pengumpulan Al-Quran dilakukan di zaman Saidina Abu Bakar sebagai khalifah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan kewafatan Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun di sana ada beberapa pendapat, antaranya ada juga yang menyatakan bahawa Saidina Abu Bakar wafat kerana termakan makanan yang telah dibubuh racun. Tetapi itu bukanlah pendapat yang kuat. Sebaliknya pendapat yang kuat menyatakan bahawa Saidina Abu Bakar wafat kerana demam. Sehingga ada satu riwayat yang menyatakan bahawa ini adalah riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Saidina Abu Bakar pernah mandi suatu pagi yang mana ketika itu cuacanya sangat sejuk. Cuacanya sangat sejuk, jadi dia katakan Saidina Abu Bakar mandi di pagi hari dalam keadaan cuacanya yang sangat sejuk, dan selepas daripada itu Saidina Abu Bakar pun demam, menyebabkan ia jatuh sakit dan akhirnya membawa kepada kewafatannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Saidina Abu Bakar mula jatuh sakit bila beliau mandi pada hari Isnin 7 Jamadil Akhir ketika cuaca sejuk. Akibatnya beliau telah demam dan tidak dapat solat di masjid, sehingga akhirnya membawa kepada kewafatannya pada 22 Jamadil Akhir tahun ke-13 Hijrah. Dan ketika itu usianya adalah 63 tahun dan memegang jawatan khalifah selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kewafatan Saidina Abu Bakar adalah disebabkan sakit demam, kan? Bukannya disebabkan racun. Kalau dilihat pada riwayat-riwayat, tidak ada mana-mana sahabat yang menyatakan Saidina Abu Bakar wafat kerana diracun, tidak ada. Walaupun ada pendapat nyatakan begitu, tapi pendapat-pendapat di kalangan sahabat tak ada yang menyatakan diracun. Sebaliknya adalah kerana sakit demam. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah perginya seorang sahabat, malah sebaik-baik sahabat Nabi SAW. Yang kedua pula kita lihat secara ringkas kewafatan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Saidina Umar kita maklum antara gelarannya adalah Al-Faruq, kan? Al-Faruq maksudnya pemisah, kan? Kerana Saidina Umar begitu tegas, begitu berani membasmi kemungkaran, kesyirikan dan sebagainya, sehingga digelar dengan Al-Faruq, pemisah antara yang benar dan yang batil. Malah Saidina Umar juga dah terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya, sehingga gelaran lain yang diberikan kepada Saidina Umar adalah kalau dalam hadis 40 itu, antara awal-awal tu ada disebut, kan, gelaran kepada Saidina Umar. Allahumma shalli ala Muhammad. Melayu saya ingat, Arabnya lupa pula. Bapa singa, kan? Abu, tak ingat.
dia bukan Asad. Asad itu singa, tapi dia bukan guna perkataan Asad. Tak ingat, tapi gelarannya bapa singa lah, nak menunjukkan keberaniannya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Umar kan dilantik sebagai khalifah, sebenarnya adalah atas pemilihan yang dilakukan sendiri oleh Sayyidina Abu Bakar sebelum Sayyidina Abu Bakar wafat. Kerana mungkin Sayyidina Abu Bakar tidak mahu berlaku perebutan ataupun berlaku masalah dalam melantik khalifah selepasnya, maka Sayyidina Abu Bakar terus menetapkan penggantinya adalah Sayyidina Umar, dan orang ramai ketika itu telah pun bersetuju, walaupun dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar, namun pelantikannya tetap dikira sebagai syura sebab telah dipersetujui oleh orang ramai, para sahabat yang ada ketika itu. Sayyidina Umar sewaktu pemerintahannya telah berjaya meluaskan lagi empire Islam dari timur hingga ke barat, sehingga pada saya tak ingat tahun hijrinya kan, berjaya menaluki Baitul Maqdis kan, berjaya membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan orang-orang Kristian. Malah Sayyidina Umar sendiri yang pergi ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci daripada Padri Besar Kristian, kerana dia tidak mahu menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Panglima Islam, sebaliknya nak menyerahkan sendiri kepada Sayyidina Umar. Maka dikatakan Sayyidina Umar telah pergi berdua dengan pembantunya dengan menaiki, ada mengatakan kuda, ada mengatakan unta, secara bergilir-gilir. Ada kalanya Sayyidina Umar yang naik, maka pembantunya yang akan memimpin. Ada kalanya pembantunya yang naik, Sayyidina Umar pula yang memimpin. Dan dikatakan saat sampai di pintu gerbang Baitul Maqdis, tiba giliran pembantunya yang berada di atas unta ataupun kuda, manakala yang menariknya pula adalah Sayyidina Umar. Bila dilihat oleh Padri Besar, beliau begitu takjub, begitu kagum dengan sikap dan akhlak yang ada pada Sayyidina Umar. Walaupun seorang raja besar, tapi sangat merendah diri kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan ketika Sayyidina Umar berada di Baitul Maqdis sempat membina masjid, sehingga hari ini dikenali sebagai Masjid Sayyidina Umar, berdekatan dengan Masjidil Aqsa kan. Cuma Masjidil Aqsa kadang-kadang kita dikelirukan kan. Biasanya bila disebut Masjidil Aqsa akan ditunjukkan gambar yang kubah berwarna emas, sedangkan itu bukanlah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di sebelahnya kan, itu adalah Qubbatus Sakhra, Qubbatus Sakhra. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Umar juga berjaya menawan Parsi. Parsi ini lebih kurang kalau dulu antara Iraq, Iran, itu Parsi lah dulu kan. Dalam peperangan yang dikenali sebagai peperangan Nihawan, dan berjaya merampas ghanimah, harta perang, harta rampasan perang. Begitu juga dengan tawanan perang. Antara tawanan perang adalah seorang lelaki Majusi yang bernama Abu Lu'lu' kan, yang dikenal sebagai Ferus Nahawan, di mana dia kemudiannya dijadikan hamba kepada Gubernur Basrah, iaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan dikatakan Abu Lu'lu' ini adalah seorang yang pakar membuat pedang. Malah dia juga dikatakan sebagai tukang pahat, dan tukang pahat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Sayyidina Umar telah membawa masuk Abu Lu'lu' ke dalam rumahnya untuk memperbaiki. Ada
kerosakan sedikit. Maka ada yang mengatakan oleh kerana Abu Lu'lu' ni dia ada kemahiran, maka dibawa ke Madinah, diberikan tugas, antaranya adalah untuk membawa pedang dan sebagainya, tapi dia tawanan perang, hamba lah kan. Lalu pernah satu ketika dia katakan Saidina Umar menggunakan khidmatnya kan, menggunakan khidmatnya, dan ketika itu Abu Lu'lu' mengambil kesempatan untuk meminta Saidina Umar agar apa istilahnya, merendahkan ufti, ataupun maknanya dia kena bayar lah, dia sebagai hamba kan, dia kena bayar ada sejumlah, dan dia minta supaya bayarannya itu dikurangkan, bayarannya itu dikurangkan. Lalu Saidina Umar pun berkata, sesungguhnya kamu telah memperoleh upah yang besar, maka bersabarlah dan bertakwalah kamu kepada Allah kan. Maknanya Saidina Umar tidak memenuhi permintaannya, permintaan Abu Lu'lu'. Dan dikatakan bermula waktu itu maka Abu Lu'lu' telah menyimpan perasaan dendam, marahnya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Malah dia telah merancang untuk membunuh Sayyidina Umar. Lalu dia membuat pisau yang bermata dua kan, pisau yang bermata dua kan, dan dia merancang untuk membunuh Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar mengimamkan solat subuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memang menjadi kebiasaan Khulafa' Rashidin, mereka bukan sekadar khalifah, malah mereka juga adalah menjadi imam dalam solat, kerana mencontohi Nabi SAW. Nabi sendiri pun menjadi imam dalam solat. Malah para sahabat tidak akan melepaskan peluang untuk solat berimamkan Nabi SAW sekalipun dalam perang. Ada dalam satu peperangan di mana ketika itu sudah bersiap sedia nak berperang kan, sudah bersiap sedia, berjaga-jaga, musuh sudah berada di hadapan, berjaga-jaga. Masuk waktu solat, maka para sahabat pun solat, di mana ketika itu para sahabat telah dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan solat bersama Nabi SAW kan, iaitu ketika itu dia katakan musuh berada di sekeliling. Jadi sahabat dibagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan solat bersama Nabi SAW, satu kumpulan lagi berjaga kan. Yang solat bersama Nabi bila mana solat, contohlah kita ambil solat yang 2 rakaat, solat subuh kan, bila masuk saja rakaat yang kedua, maka sahabat yang solat bersama Nabi tadi akan mufarakah, dan mereka akan menyelesaikan solat mereka secara sendiri-sendiri masing-masing, sehinggalah mereka selesai solat, lalu mereka akan mengambil alih tempat sahabat yang berjaga. Dan sahabat yang berjaga pula akan masuk solat mengikut Nabi SAW, di mana ketika itu Nabi berdirinya lama, sehingga semua sahabat yang asalnya berjaga tadi telah diganti oleh sahabat yang dah selesai solat ikut Nabi. Bila semuanya dah dapat masuk ikut Nabi, barulah Nabi rukuk kan, sehinggalah Nabi duduk tahiyat akhir, maka para sahabat tadi akan bangun untuk menyempurnakan solat mereka secara sendiri-sendiri, sehinggalah semuanya telah pun duduk tahiyat akhir, barulah Nabi SAW memberi salam. Jadi di sini kalau kita lihat, walaupun para sahabat dibahagikan kepada dua kumpulan, tapi kedua-duanya dapat solat bersama dengan Nabi SAW. Jadi para ulama menyatakan ini nak menunjukkan kepentingan solat berimamkan Nabi sekalipun dalam perang. Maka contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi itu diikuti oleh Khulafa' Rashidin. Mereka bukan sekadar khalifah, malah mereka juga menjadi imam dalam solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Abu Lu'lu' mengambil kesempatan untuk menikam Sayyidina Umar ketika solat subuh. Yalah, dulu bukanlah macam sekarang ni ada lampu kan. Dulu mungkinlah lampunya sekadar lampu minyak lah, walau alam kan, lampu minyak. Jadi dia tidaklah begitu terang
kan, tak nampak sangat orang. Baik tuan-tuan yang telah saya sebab itu antara cara nak kenal orang munafik di zaman Nabi, kan, dia tengok pada orang tu rajin solat subuh atau tidak. Itu antaranya, kan. Sebab mereka berpendapat solat subuh kan masih lagi keadaannya gelap, jadi orang tak kenal lah, orang tak tahulah kalaupun dia tak solat. Jadi itu antara cara nak kenal. Siapa yang istiqamah solat subuh, insyaAllah dia adalah mukmin yang sejati. Tapi kalau solat subuh kejap ada kejap tak ada, maka itu dikenali sebagai orang munafik dululah. Baik tuan-tuan yang terhormat sekalian, jadi dikatakan bila Saidina Abu Bakar mula takbir, yang ketika itu Abu Lu'lu' telah berada di belakang Saidina Umar, dan ketika itu memang tak ada siapa yang syak. Saidina Umar sendiri pun tidak syak apa-apa, sahabat pun tidak syak apa-apa, kan. Abu Lu'lu' yang telah berada di belakang Saidina Umar, bila mana Saidina Umar takbir saja, maka dia pun meluru ke arah depan Saidina Umar lalu menikam perut Saidina Umar, dan pisau yang digunakan itu telah pun dibubuh racun. Bila Saidina Umar ditikam dengan pisau oleh Abu Lu'lu', yang mana pisaunya itu telah pun dibubuh racun, dia memang saja buat pisau yang bermata dua, jadi kalau tak boleh guna sini, dia boleh guna sebelahnya lagi, kan. Jadi dia berjaya menikam, dan dikatakan ketika itu Saidina Umar terus rebah disebabkan tikaman oleh Abu Lu'lu', dan diganti terus oleh sahabat lain. Dan Abu Lu'lu' ketika itu terus melarikan diri, namun ada para sahabat yang perasan dan cuba nak menangkapnya, namun ditikam juga oleh Abu Lu'lu'. Dan dikatakan Abu Lu'lu' telah menikam 7 orang sahabat, dan ketujuh orang sahabat itu meninggal. Dan ada juga yang terkena tikaman tetapi tidaklah meninggal, mungkin kecederaannya itu hanya sedikit, iaitu seramai 6 orang. Maknanya 7 orang sahabat yang syahid, tidak termasuk Saidina Umar, dan 6 orang sahabat yang cedera. Akhir sekali ada seorang sahabat yang berjaya melemparkan kain dan menutup kepala Abu Lu'lu', lalu terus ditangkap Abu Lu'lu'. Dan oleh kerana Abu Lu'lu' telah ditangkap dan dia menjadi panik, dan dikatakan dia telah pun membunuh dirinya, maknanya menikam dirinya dengan pisau yang digunakan, maka Abu Lu'lu' mati di situ juga. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Saidina Umar tadi yang telah rebah dan pengsan, kan, di mana Saidina Umar tidak sedar diri, kan, sehinggalah seorang sahabat menyatakan bahawa oleh kerana Saidina Umar ketika itu masih lagi bernyawa, cuma dalam keadaan pingsan, ada seorang sahabat menyatakan bahawa kamu semua hanya dapat menyedarkannya dengan solat, kan, kerana ia masih lagi hidup. Lalu Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas, berkata, kan, dengan suara yang agak kuat, solat wahai Amirul Mukminin, solat wahai Amirul Mukminin. Dan bila Ibnu Abbas menyatakan sedemikian, solat wahai Amirul Mukminin, maka Saidina Umar pun terjaga. Mendengar seruan solat tadi, maka Saidina Umar pun terjaga, dan dikatakan Saidina Umar telah solat dalam keadaan kesakitan untuk menyempurnakan solat subuhnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab inilah dikatakan tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan solat, kan. Maka Saidina Umar pun menunaikan solat sementara darahnya terus bercucuran dari lukanya. Ini kita boleh lihat dalam banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selesai solat, maka Saidina Umar pun bertanya siapa yang telah menikamnya. Maka para sahabat, orang ramai pun memberitahu bahawa yang menikamnya adalah Abu Lu'lu', kan, Abu Lu'lu'. Dan Saidina Umar memang sangat kenal lah Abu Lu'lu', walaupun nampaknya seperti orang Islam, tapi sebenarnya dia adalah munafik, hanya berpura-pura sahaja, kan.
Maka Sayyidina Umar pun berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menetapkan kematianku melalui tangan orang yang mengaku sebagai Muslim. Maknanya Sayyidina Umar bersyukur kerana yang membunuhnya, yang menikamnya itu adalah orang yang bukan Islam. Dia bersyukur. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya Sayyidina Umar wafat pada 26 Zulhijjah tahun ke-23 Hijrah. Ketika itu usianya 63 tahun. Ada satu riwayat yang menyatakan Nabi dan juga dua orang sahabat ini ada persamaan dari segi umur. Kan, umur Nabi ketika wafat 63 tahun. Umur Sayyidina Abu Bakar ketika wafat 63 tahun. Malah umur Sayyidina Umar ketika wafat pun 63 tahun. Padahal Sayyidina Umar ini umurnya dengan Nabi muda 13 tahun kalau salah. Kan, 13 tahun. Sayyidina Abu Bakar muda 2 tahun. Muda 2 tahun. Tapi ialah ni kita nak kata kebetulan, wallahu alam lah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kan. Dan jenazahnya telah dimakamkan di sisi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan yang sekalian, sedikit perkongsian sebab kadang-kadang ramai yang keliru bila ziarah makam Nabi. Dan bila ziarah makam Nabi, biasanya dia ada macam tiga lubang, yang tiga tempat lah, macam tiga dinding tu. Ramai yang menganggap bahawa dinding yang pertama itu makam Nabi, dinding yang kedua makam Sayyidina Abu Bakar, dinding yang ketiga makam Sayyidina Umar. Tak, sebenarnya kedudukan makam itu di dinding yang tengah-tengah. Dan kedudukan makam pula dia bukan ni dinding, ni makam pertama, ni dinding kedua, ni makam yang kedua, ni dinding lagi yang ketiga, ni makam. Tak, sebenarnya kedudukan di dinding yang di tengah-tengah. Dan kedudukan makam, ni makam Nabi, di sebelahnya, di belakangnya lah makam Sayyidina Abu Bakar, ni makam Nabi. Kemudian makam Sayyidina Abu Bakar dia ke bawah sikit tapi di sebelah, kan. Makam Sayyidina Umar di sebelah makam Sayyidina Abu Bakar. Jadi sebenarnya bila kita berada di dinding yang tengah-tengah itulah baru kita bagi salam. Tapi biasanya orang sambil dia lalu dekat dinding pertama tu dia dah bagi salam kepada Nabi. Dinding yang tengah-tengah tu dia bagi salam pada Sayyidina Abu Bakar, dan sampai dinding yang ketiga dia pun bagi salam pada Sayyidina Umar. Patutnya di dinding yang tengah-tengah. Biasa kalau ditunjuk makam dia akan tunjuk ke tiga-tiga dinding tu lah. Sebenarnya di tengah-tengah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu Sayyidina Umar. Kemudian kita lihat pula Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Uthman juga merupakan sahabat besar yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Malah digelar dengan Zunurain, yang mempunyai dua cahaya mata, kan, kerana dua orang puteri Nabi dinikahi oleh Sayyidina Uthman. Yang pertama Ruqayyah, kemudian bila mana Ruqayyah wafat, Nabi nikahkan pula dengan Ummu Kalsum. Dan ketika Ummu Kalsum wafat, Nabi menyatakan, andai aku ada lagi anak perempuan, nescaya aku akan nikahkan dengan dikau. Ketika itu yang ada hanyalah Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Fatimah telah pun dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Uthman merupakan sahabat besar, sahabat yang dikatakan antara yang kaya tapi sangat pemurah, kan, sangat pemurah. Dan Sayyidina Uthman menjadi khalifah yang ketiga menggantikan Sayyidina Umar, dan pelantikannya juga atas cadangan Sayyidina Umar. Tetapi Sayyidina Umar mencadangkan 6 orang, kan. 4 orang menarik diri, tinggallah Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali. Lalu ditugaskan
kepada Amr al-As kalau salah, untuk meninjau pendapat orang ramai tentang siapakah yang lebih layak untuk dilantik sebagai khalifah antara dua orang ini. Jadi dipendekkan cerita, akhirnya Saidina Osman terpilih dan dilantik sebagai khalifah. InsyaAllah saya sambung sikit lepas azan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi. Sayyidina Osman menjadi khalifah lebih kurang 12 tahun dan pemerintahannya dibagikan kepada dua fasa, maksudnya 6 tahun pertama dan 6 tahun kedua. Dan 6 tahun pertama itu berjalan dengan baik, tapi bila masuk 6 tahun kedua mula menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan orang ramai dan timbul pelbagai fitnah. Dan antaranya ada yang menyatakan bahawa Sayyidina Osman melantik di kalangan ahli keluarganya memegang jawatan-jawatan besar. Kemudian gubernur-gubernur yang dilantik tidak melaksanakan tugas dengan amanah dan berbagailah. Apapun, kita sebagai orang yang beriman dan sayang kepada para sahabat melihat itu sebagai satu ijtihad.
ya, ijtihad yang dilakukan oleh Sayyidina Osman. Kita tidak boleh berburuk sangka, apatah lagi menuduh Sayyidina Osman dengan pelbagai tuduhan, tak boleh kan. Jadi bila orang ramai dikatakan mula menimbulkan rasa tak puas hati, sebenarnya ada pihak ataupun ada kumpulan yang mengambil kesempatan di atas kelemahan Sayyidina Osman. Antaranya adalah kumpulan yang dikotai oleh Abdullah bin Sabah, juga merupakan seorang munafik, dan ada menyatakan seorang Yahudi yang menyamar sebagai seorang Muslim, pergi ke Madinah dengan tujuan untuk mendapatkan kedudukan, tetapi tidak diindahkan oleh Sayyidina Osman. Lalu dia begitu marah dan akhirnya dia dihalau ke Mesir, dan di Mesir dia mengumpulkan kekuatan. Lalu dia menghasut orang ramai di Mesir untuk membenci Sayyidina Osman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, diringkaskan, mereka telah melakukan pemberontakan, menzahirkan rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan Sayyidina Osman. Lalu mereka mengambil kesempatan di musim haji, ketika orang ramai pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji, dan ketika itu Sayyidina Osman tidak pergi. Jadi dia pun yang di kumpulan pemberontak mara menuju ke Madinah, yang daripada Mesir, yang daripada Iraq. Hanya mereka berkumpul di Madinah dengan tujuan memang nak membunuh Sayyidina Osman. Sedangkan ketika itu ramai orang-orang Islam yang berada di Mekah kerana mengerjakan haji. Namun ada jugalah orang ramai yang masih lagi berada di Madinah. Dan walaupun Sayyidina Osman mengetahui bahawa golongan pemberontak telah pun berada di Madinah, dan memang mereka berhasrat nak membunuh Sayyidina Osman, dan ada di kalangan sahabat yang mengambil langkah berjaga-jaga mengawal rumah khalifah, rumah Sayyidina Osman. Tetapi Sayyidina Osman seorang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kuat pergantungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepada orang-orang yang mengawal di rumahnya agar kembalilah ke rumah, berehatlah. Dan saat pengawal-pengawal tadi kembali ke rumah, maka golongan atau kumpulan pemberontak ini pun mengambil kesempatan untuk menceroboh dan masuk ke rumah Sayyidina Osman. Dan ketika itu dikatakan Sayyidina Osman sedang membaca Al-Quran. Lalu mereka tidak memberikan simpati atau belas kasihan, sebaliknya mereka terus membunuh Sayyidina Osman. Dan dikatakan Sayyidina Osman ketika itu yang sedang membaca Al-Quran, darahnya terbacut dan mengenai Al-Quran yang dibacanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada juga riwayat mengatakan isterinya, tadi ingat namanya lupa kan, juga turut membantu untuk melindungi suaminya, tetapi ia juga dicederakan, namun tidaklah membawa kepada kematian. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ada riwayat iaitu Abu Salah radhiyallahu anhu berkata, apabila peristiwa terbunuhnya Osman disebut-sebut di sisi Abu Hurairah, ia menangis dan berkata, seakan-akan aku mendengar ia merintih kan, sambil bernafas dengan sekuat-kuatnya. Sayyidina Abu Bakar mendengar, Abu Hurairah mendengarkan. Dan kalau tak salah 2 hari ke 3 hari lepas tu Sayyidina Osman pun wafat kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka orang ramai bersedihlah dan meratapi kewafatan khalifah yang ketiga Sayyidina Osman. Namun tidak dapat dipastikan siapa pembunuhnya yang sebenar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka dimakamkan di perkuburan Baqi lah. Dimakamkan perkuburan Baqi. Kenapa tidak dimakamkan berdekatan ataupun bersebelahan dengan makam Nabi? Kerana di zaman Sayyidina Osman dilakukan pembesaran Masjid Nabawi.
kan, makam Nabi, makam Saidina Abu Bakar dan juga makam Saidina Umar itu asalnya adalah bilik Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila Saidina Osman melakukan pembesaran terhadap Masjid Nabawi, maka kawasan makam tadi termasuk dalam kawasan masjid, kan, termasuk di dalam kawasan masjid. Maka sebab itu bila Saidina Osman wafat, maka para sahabat pun memakamkan di perkuburan Baqi'. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian orang ramai pun melantik Saidina Ali sebagai khalifah, kan. Bila Saidina Ali dilantik menjadi khalifah, ketika itu dikatakan keadaan sudah mula huru-hara sedikitlah. Ramai yang menzahirkan rasa tidak puas hati dan menuntut agar mereka yang bertanggungjawab membunuh Saidina Osman hendaklah dikenakan hukuman qisas, kan. Saidina Ali yang telah dilantik menjadi khalifah, ketika itu pada Saidina Ali keutamaannya adalah untuk mengamankan keadaan, tapi dalam bersama berusaha untuk menangkap dan menghukum mereka yang terlibatlah. Tapi keutamanya adalah untuk mengamankan keadaan. Jadi oleh kerana mereka yang begitu mendesak agar Saidina Ali menghukum mereka yang bertanggungjawab membunuh, dikatakan agak lambat, sehingga akhirnya menyebabkan semakin ramai orang yang tidak berpuas hati dengan Saidina Ali, terutamanya di kalangan ahli keluarga Saidina Osman. Antaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi gubernur di Syam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, oleh kerana keadaan ketika itu sudah tidak lagi aman, maka berlakulah apa yang disebut sebagai perang Jamal, kan, perang yang melibatkan kumpulan Saidina Ali dan juga kumpulan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tahun berikutnya berlaku pula peperangan Siffin yang melibatkan kumpulan Saidina Ali dengan kumpulan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian berlakulah apa yang disebut sebagai Majlis Tahkim. Dan selepas daripada Majlis Tahkim, kumpulan yang asalnya menyokong Saidina Ali berpecah. Ada yang keluar daripada menyokong Saidina Ali dan membentuk kumpulan yang dinamakan sebagai Khawarij. Kan, Khawarij yang daripada Kharajah, maknanya mereka keluar daripada kumpulan Saidina Ali. Malah mereka menentang kedua-dua kumpulan, kumpulan Saidina Ali dan juga kumpulan Muawiyah bin Abu Sufyan. Malah mereka beranggapan yang menjadi punca kekacauan tiga orang: Saidina Ali, Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang lagi Amr al-As, kan. Mereka menganggap tiga orang inilah yang menjadi punca. Ini golongan Khawarij. Lalu mereka merancang untuk membunuh ketiga-tiganya. Jadi orang yang dipertanggungjawabkan untuk membunuh Saidina Ali adalah Abdurrahman bin Muljan, golongan Khawarij. Dan macam saya kongsikan sebelum ni, Abdurrahman bin Muljan ini sebenarnya adalah seorang sahabat yang baik asalnya, malah seorang yang hafiz dan mengajar Al-Quran, tapi oleh kerana terpedaya dengan fahaman yang songsang lah, kan, yang melampau, akhirnya dialah yang merancang untuk membunuh Saidina Ali. Dan dia pergi ke Basrah, kan, yang menjadi kota pentadbiran Saidina Ali, telah pun dipindahkan daripada Madinah ke Basrah kerana kedudukan Basrah itu terletak di tengah-tengah lah. Kalau Madinah tu dia dah jauh, kan. Maka dia merancang, apatah lagi macam saya bagi tahu sebelum ni, dia seperti dicabar oleh seorang perempuan yang dia berminat, dan perempuan itu meletakkan syarat kalau nak bernikah dengannya, antaranya mestilah dia membunuh Saidina Ali. Maka ini antara yang mendoronglah untuk dia membunuh Saidina Ali, dan dilakukannya juga pada waktu subuh. Dan saat Saidina Ali, dikatakan ketika itu saat Saidina Ali melaungkan azan, mungkin azan yang pertama lah, dengan tujuan nak mengejutkan orang ramai. Dan ada dikisahkan Saidina Ali bila melaungkan azan, apabila sampai hayyalas solah, kan, asalnya melaungkan azan tu di dalam masjid lah, tapi bila hayyalas solah, maka Saidina Ali akan mengeluarkan kepalanya melalui satu lubang,
agar suaranya boleh didengari juga oleh orang yang berada di luar masjid, kan, mengeluarkan kepalanya. Dan ketika itulah Abdul Rahman bin Muljam mengambil kesempatan untuk menetak kepala Sayyidina Ali, dan dikatakan kena bahagian depan. Dan oleh kerana pedang yang digunakan itu telah pun dibubuh racun, menyebabkan Sayyidina Ali juga mengalami kecederaan yang agak parah. Dan lebih kurang 2 hari selepas itulah Sayyidina Ali juga gugur syahid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kalau kita perhatikan Khulafa' Rasyidin, iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali, wafatnya kerana dibunuh. Dan yang membunuhnya itu adalah, senang cerita, bukan Islam lah, kan, bukan Islam. Walaupun Abdul Rahman bin Muljam itu orang Islam, tetapi dia telah terpedaya dengan fahaman Khawarij. Maka Khawarij pun kalau ikut dari segi hukum memang dah terkeluar daripada Islam. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ada yang menjadikan perkara ini, iaitu kewafatan Khulafa' Rasyidin yang 3 ini dibunuh. Mereka mengandaikan wujudnya ketidakpuasan terhadap pentadbiran, kan, dan sehingga ada yang menyatakan bahawa pentadbiran mereka tidaklah berlaku dengan adil dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ini boleh dikatakan tuduhan yang tidak tepat lah, kan, tidak tepat. Sebab kalau kita lihat yang membunuhnya itu siapa, kan, yang membunuhnya itu bukanlah di kalangan orang Islam. Sebaliknya yang membunuh itu adalah orang kafir. Dan orang kafir ni memang kita tak pelik lah, orang baik macam mana pun, pemimpin baik macam mana pun, memang orang kafir takkan suka, kan. Jadi tak pelik lah yang membunuh itu adalah di kalangan orang yang bukan Islam. Bukan kerana orang Islam tak puas hati, tak, orang Islam semua berpuas hati. Para sahabat yang ada ketika itu, orang ramai semuanya bersetuju, berpuas hati dengan pentadbiran Khulafa' Ar-Rasyidin, kan. Tetapi sudah tentulah di kalangan orang yang bukan Islam, memang mereka sentiasa akan tidak puas hati. Begitu Allah Ta'ala sebut antaranya di dalam Al-Quran, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walaupun sekadar disebut situ Yahudi dan Nasrani, tapi itu secara khusus lah, umumnya semua, kan, orang-orang kafir tidak akan bersetuju, tidak akan berpuas hati dengan orang-orang Islam, sehinggalah orang Islam mengikut jejak langkah mereka. Jadi kita kena berhati-hatilah kalau ada tuduhan-tuduhan yang cuba untuk memburuk-burukkan Khulafa' Rasyidin dalam isu kewafatan mereka. Jadi mudah-mudahan perkara ini kita jelas, dan kitalah menjadi orang yang maknanya menerangkan perkara yang sebenarlah bila mana ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Wallahu alam. InsyaAllah akan datang saya kongsikan sumbangan daripada Sayyidina Ali, dan juga mungkin kalau ada kesempatan lagi saya akan kongsikan kisah-kisah menarik yang dikaitkan dengan Sayyidina Ali, khususnya dari sudut kebijaksanaan Sayyidina Ali. Sebab memang Nabi sendiri mengakui kebijaksanaan Sayyidina Ali sangat luar biasa. Pelbagai masalah telah berjaya diselesaikan oleh Sayyidina Ali. InsyaAllah akan datang saya cuba kongsikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Jadi setakat itu yang boleh dikongsikan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.